Baiklah, saya akan hurai sikit tentang kenapa kita nak jamin keselamatan negara. Pertama, ketika waktu itu Singapura dan Sarawak sedang menghadapi ancaman daripada pihak komunis. Dan pihak komunis ini berhasrat untuk menubuhkan sebuah negara komunis. Kita tak nak ada ancaman komunis berdekatan dengan Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Kemudian pada masa yang sama, di dalam negara kita juga ada ancaman komunis, iaitu pihak tentera bintang 3 seperti gambar yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi Tunku Abdul Rahman berfikir kalau Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Sabah, Sarawak, Singapura, maka kita akan dapat sama-sama melawan komunis. Sebab kedua, kenapa pembentukan Malaysia ini dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman adalah bagi memajukan sosioekonomi negara pada masa itu. Okey, pada waktu itu tahun 1961 ketika ia dicadangkan, Malaysia Persekutuan Tanah Melayu baru saja beberapa tahun merdeka. Jadi negara kita belum mempunyai sumber ataupun belum menjadi negara kaya, belum ada banyak duit pada masa itu, masa mudahnya. Okey, jadi Tunku Abdul Rahman cadangkan apabila kita bergabung dengan Singapura, dengan Sabah dan Sarawak, dan pada masa itu Brunei juga diajak, kita akan dapat meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Sebagai contoh, rakyat di Singapura perlukan minyak kelapa sawit daripada Semenanjung Tanah Melayu. Jadi kita boleh hantar minyak sawit kita ke Singapura, dan kita perlukan kayu-kayu daripada Sarawak contohnya. Jadi kita boleh ada pertukaran barangan di situ. Jadi pasaran akan meningkat, akan ada bisnes nanti dekat situ. Okey, kemudian bila kita jadi satu negara besar, kita boleh menarik pelabur luar. Pelabur ini bermaksud orang daripada negara luar yang akan datang, bawa perniagaan, bawa duit untuk membina syarikat dan juga perniagaan dekat sini. Jadi apabila mereka dapat bina perniagaan, mereka dapat beri peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, secara tak langsung memajukan taraf hidup rakyat kita. Rakyat Malaysia, rakyat pada ketika itu akan menjadi lebih banyak duitnya lah, senang kata. Okey. Okey, sebab ketiga mengapa pembentukan Malaysia itu dicadangkan adalah bagi mencapai keseimbangan kaum. Ini bermaksud nanti jumlah penduduk di negara akan menjadi seimbang. Jumlahnya lebih kurang sama. Sebagai contoh, huraiannya, okey, contohnya di Singapura ketika itu mempunyai bilangan orang Cina yang ramai dan juga orang daripada bangsa Eropah. Manakala di Sabah dan Sarawak dan Brunei ada daripada bangsa pribumi, Melayu, Iban, Kadazan, Melanau sebagainya yang ramai. Jadi apabila kita semua bergabung, jumlah rakyat daripada kalangan bangsa-bangsa ini akan seimbang, secara tidak langsung memberikan peluang ekonomi yang lebih sama rata kepada semua orang. Dan pengisian jawatan-jawatan penting dalam kerajaan dan dalam perniagaan dan dulu dipelopori oleh warga asing akan beralih kepada penduduk tempatan. Pada Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia semasa berucap dalam Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Selepas itu, usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia telah dipergiatkan di seluruh negara. Julai 1961, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia kepada seluruh rakyat, dan jawatankuasa ini telah menyokong pembentukan Malaysia. Pada Januari 1962, Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya bagi menilai reaksi rakyat-rakyat di negeri yang terlibat.
Suruhanjaya itu dinamakan Suruhanjaya Coburg, terdiri daripada Lord Coburg, Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Tan Sri Wong Pao Ni dan Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Pada September 1962, satu referendum telah diadakan di Singapura dan hasilnya majoriti rakyat Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan daripada laporan Suruhanjaya Coburg. Daripada cadangan tersebut, perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh Wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan juga Singapura. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia telah mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Persekutuan Tanah Melayu, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Wakil daripada PBB telah datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan tersebut, majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Pada 16 September 1963, penubuhan Malaysia telah diisytiharkan dan pengisytiharan diadakan di seluruh negara.